Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi di dalam channel video Muhammad Nazir Abdul Ghani yang saya buat, dan saya minta pada anda yang menonton channel ni jangan lupa tekan butang subscribe merah tu. Untuk saya akan buat video apa-apa, dia akan naik ke atas handphone tuan-tuan ataupun YouTube tuan-tuan di laptop ataupun di mana-mana. Okey, dan share kepada sahabat-sahabat yang mudah-mudahan video ni menjadi video yang bermanfaat. InsyaAllah tajuk video ni saya menceritakan tentang tawakal. Tawakal ni bukan kita serah tanpa kita usaha. Tawakal bukan bererti kita serah diri pada Allah bulat-bulat ataupun kita tak mau buat kerja apa-apa dah. Kita Rasulullah SAW juga baginda mengikat unta baginda atau kuda, tapi lepas tu baru dia serah diri kepada Allah. Macam tengok, jangan kita serah diri ataupun tawakal kita tak buat usaha apa-apa, ataupun kita kunci motor macam motor bisikal, kita tak kunci, kita tinggal kunci situ. Memang pencuri akan ambil lah. Setiap pergerakan kita tu diiringi setelah kita berusaha. Kita berusaha, insya-Allah Allah Ta'ala akan bantu kita. Jangan kita dalam dunia ni, jangan kita menyerah. Kita dah bulat hati untuk sesuatu tu, kita jalan, kita go je, kita jalan. InsyaAllah seiring dengan atas tawakal dan tekad kita tu dengan niat yang baik, insya-Allah Allah Ta'ala akan bantu kita. Allah akan bantu kita dengan jalan yang kita tak sangka-sangka. Kita kena serah diri kita kepada Allah SWT, yakin dengan Allah. Masa dekat dunia ni kita tak rugi kalau kita tawakal kat Tuhan. Tak semua orang dia boleh cakap di bibir sahaja tentang tawakal, tapi diri dia tu belum betul-betul kali. Kalau kita nak mengejarkan satu benda tu, kita jangan fikir banyak. Kalau kita, betul niat kita dan betul tujuan kita, langsung kita tawakal, bulat hati, terus insya-Allah akan datang satu waktu pertolongan Allah datang pada kita. Pertolongan Allah dia akan dibantu oleh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setengah-setengah daripada kita dia nak buat sesuatu benda baik ni, dia ragu-ragu. Dia kata boleh ke ataupun okey ke macam ni, boleh ke aku buat macam ni. Aku risau nanti suatu hari nanti tak cukup duit ataupun tak cukup nak makan. Kita kena ingat satu benda, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan bantu kita. Kita jangan tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis daripada Sayyidina Umar mengatakan, seandainya kamu bertawakal seperti mana burung, la innakum tatawakkalu 'ala Allah tawakkulihim la razaqakum kama tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Dia burung kan terbang dengan tak ada apa-apa, balik dengan penuh makanan untuk keluarga dia. Padahal pergi tu dengan tak ada apa-apa, dengan tak ada apa-apa untuk nak pergi cari. Tawakal dengan dia pula berterbang di udara, dan Allah Ta'ala mesti ada jalan. Burung kan susah makan. Cara makanan dia di laut, dia terpaksa lah, orang panggil apa, dia kena terjun tangkap ikan di laut, tunggu ikan timbul, lepas tu terus dia terkam dengan paruh dia. Ada burung raja udang kalau kat Kedah pernah saya tengok. Burung dia, makanan dia macam tu. Ada dia makan ulat, cari cacingan. Tapi nak kata lepas tu labah-labah satu lagi. Labah-labah kaki di atas. Susah untuk nak cari makan kalau kita fikir kan. Lepas tu dia
makan dia terpaksa guna lidah. Buat kalau lidah yang panjang untuk dia makan. Allah Subhanahu Wa Taala bagi saja rezeki dia, mesti ada Allah Taala cukupkan rezeki. Kita tengok ikan paus tu, dia kalau dia nak bagi kenyang kan, dia berapa tan kontainer dia perlu makan untuk nak mengenyangkan dia. Bayangkan satu hari tu Allah Taala akan bagi je rezeki kat dia. Kita ingin yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin kuat dengan Allah, mesti Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi rezeki. Dulu saya pernah saya tak pernah keluar daripada Johor. Silap, bukan Johor, Kedah. Saya tak pernah keluar Kedah. Saya nak buka mindset saya nak keluar dari dunia Kedah ni. Saya pergi berhijrah untuk menuntut ilmu ke negara Johor. Waktu tu saya anak yatim piatu yang tak ada siapa-siapa untuk bagi makan. Memang kita yakin kat Tuhan lah. Dan pernah belajar di pondok tu, ditanamkan oleh guru pondok mengatakan, kita ni kena yakin dengan Tuhan, tawakal dengan Tuhan. Ini dah termasuk dalam kepala otak kita, tawakal dengan niat di hati. Seandainya tak ada benda makan langsung, saya akan makan rumput. Niat saya pergi sana tu untuk saya menuntut ilmu. Rumput, padang rumput tu. Kalau anda nak buat sesuatu dengan tawakal, terus InsyaAllah di samping perjalanan tu, Allah Ta'ala akan, kita kena yakin buat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan kita. Dia nak tengok kita, adakah kita ni yakin dengan Allah, pertolongan dia bila nak mai. Masa Rasulullah SAW, Rasulullah masuk je ke Madinah. Memang diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke berhijrah ke Madinah. Lepas tu Rasulullah tawakal lah pergi. Tak kira nak jadi apa, sebab dia nak bawa agama baru, agama Islam. Orang lemparkan batu sampai berdarah Rasulullah dengan sahabat apa semua. Rasulullah tawakal lah. Tapi lepas tu ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertolongan Allah kata apa? Dia hantar malaikat Jibril atau malaikat penjaga langit, penjaga gunung. Malaikat tu kata, ya Rasulullah, nak aku empuk kata kepala semua orang Madinah ni, sebab dia melukai hati kau dan melemparkan kau dakwah. Nak aku buat begitu lah, sebab aku memang main dengan kalau aku buat memang jadi ya, sebab daripada Allah SWT. Dia bila tanya begitu, mesti dia akan buat boleh. Nak aku lempas bukit ni ke atas penduduk Madinah. Tapi Rasulullah kata, jangan, sebab aku tunggu, walaupun bapa-bapa mereka tak beriman pun nak tunggu anak mereka. Kalau anak mereka pun tak beriman, nak tunggu, aku akan tunggu daripada cucu mereka. Lepas tu dia akan dengan doa, ya Allah Tuhanku, selamatkanlah bumi Madinah semua Tuhan. Tu kalau kita, seandainya lah dia dekat Jibril mai tolongan lah Tuhan mai, dia cakap kata ni nak aku empuk, elok tu terus ya. Kira jangan tunggulah. Kalau kita akan cakap begitu. Tapi Rasulullah SAW tak macam tu. Jadi itulah Rasulullah SAW tawakal baginda, dia terus ke Madinah. Dan dia tahu di sampingnya dia bukan jalan bersendirian, tapi jalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam kita bertawakal ni, kita kena ingat satu benda, kita kena jalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang haram kita kena tinggal, yang sunat kita usahakan buatlah. Dan yang kita tinggal benda yang dilarang oleh Allah, dan kita yang mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena buatlah. Jangan kita tawakal tapi kita tak buat benda tu semua. Jadi kita kena hormat orang tua, kita kena hormat guru-guru kita, tok-tok guru kita, ustaz-ustaz yang mengajar kita kan. Okey, ibu bapa kita kena hormat, dan kita kena banyak berdoa pada mereka. Okey, itulah kita nak tawakal, kita terus kita jalan jago. Kalau di dalam motivasi kan dia bagi tahu tentang kalau Islam ni dia ajar motivasi ataupun mengapa cara masuk tandas, semua dia ajar sampai ke cara masuk tandas, dengan kaki kiri keluar dengan kaki kanan,
Subhanahu Wa Taala. Yakinlah kita ada Allah yang kuasa, yang perkasa. Allah Subhanahu Wa Taala ni menciptakan kita ni daripada tak ada, lepas tu tiba-tiba ada. Dan bumi ni yang luas ni Allah Taala cipta, dan Allah cipta langit tanpa tiang. Boleh terbayang tak kata langit ni tanpa tiang Allah Taala boleh cipta. Allah Taala mencipta daripada benda makhluk yang sekecil-kecil makhluk sehingga kan sebesar-besar makhluk Allah Taala boleh cipta. Jadi benda tu semua tak mustahil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita masih ragu lagi untuk nak bertawakal kepada Allah? Tawakallah. Dia contohnya kita nak pergi satu, kalau kita tengok orang dunia, orang yang kerja dunia, dia orang banyak tawakalan. Contoh dia nak pergi ke benua yang saya pernah tengok, orang kayuh basikal. Dia tawakal naik basikal untuk nak ke Mekah. Alhamdulillah sampai ke Mekah. Lepas tu dia nak tawakal ke negeri China, negeri mana-mana ada ustazah basikal lah. Saya pernah tengok kan video dia. Dia tawakal tu, hanya berbekalkan berapa ringgit dia kena untuk nak sambung, nak pergi sampai ke sana. Dia orang pun berjaya lah balik melintasi ni dengan tawakal lah. Di sana kita orang yang tak pernah masuk jalan tu, dia tak pernah tahu pesan pertolongan Allah sentiasa akan sampai kepada kita. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan biarkan kita. Kalau kita tawakal atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana lillahi ta'ala, kerana Allah, insya-Allah kita tak akan, Allah Ta'ala sia-siakan usaha tawakal kita. Kalau kita nak hantar anak untuk mengaji sekolah mana, kita tawakal lah, hantar. Kita jangan perbatah balik lah. Kalau kita seorang yang nak bekerja satu tempat tu, kalau kita risau, boleh lah, tawakal lah. InsyaAllah kita niat betul, kita kerjakan perintah Allah, InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu kita. Pengalaman peribadi yang pernah saya lalui, yang saya tak dapat nak berkongsi benda-benda yang hebat dari sudut tawakal ni. Saya pernah nak datang belajar di Yaman ni lah. Lepas tu saya memang tawakal lah, ada berbekalkan RM20. Saya memang niat betul nak pergi menuntut ilmu. Pernah saya tanya kawan saya dekat sana, tak pernah saya belajar kan dekat Yaman ni, boleh nak jual kitchen lah. Maksudnya tu yang kita tahu kan, kitchen yang lekat apa, yang anting-anting yang letak kat beg dan semua tu kan, ada gambar logo, gambar apa. Kalau di sekolah kan kita jual benda tu kan, sampai tahap macam tu kan. Tapi tawakal lah, tapi ada niat untuk nak jual tu kan. Tapi Alhamdulillah jalan go tu ya. Pernah sekali saya pergi umrah. Saya pergi umrah ni memang yakin dengan Tuhan lah, tawakal lah. Pergi umrah tu dengan tiket pergi saja, buat dummy tiket pergi balik. Tapi untuk nak balik tu palsukan tiket untuk balik tu, tapi beli tiket untuk pergi je. Dan Alhamdulillah doa dekat Raudhah semua ada aja kewangan untuk beli tiket untuk balik. Memang tawakal lah, sebab kita nak pergi pun susah, apa dah umur dah berapa dah, tapi kita tak boleh pergi ke umrah. Jadi tawakal lah, gila buat kerja gila, terus pergi ke umrah. Lepas tu beli tiket pergi je, bayangkan beli tiket pergi, balik tak beli. Alhamdulillah Allah Ta'ala tolong. Tak tahu daripada tangan-tangan apa, tapi kita yakinlah tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tawakal ni memang kita serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jangan takut lah. Tapi kita setiap benda yang kita nak lakukan tu, kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di samping tu kita kena banyak buat solat sunat, doa kat Tuhan apa semua. Hadiahkan Fatihah, doakan mak ayah kita. Kalau mak ayah kita dah tak ada, kita sampaikan doa kepada mak ayah kita. Okey, sebab kalau kita ni banyak macam terbelenggu lagi, macam
risau apa semua. Jadi benda yang kita nak buat, kita tak akan buat sebab kita macam keadaan kita takut-takut kan. Boleh atau buat, boleh atau sebab kita tak tahu, kita tak yakin kata kita ada Allah yang akan mengiringi kita kan jalan ni. Selamat ke ni ya, selamat ke macam ni jalan dah. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sesuatu yang kita tak sangka-sangka. Habib Omar beliau buka dalam Mustafa dengan niat lillahi ta'ala. Saya pernah tengok dalam video dia cakap, dia pernah cakap dalam ucapan dia, wallahi dia kata, kerana Allah saya buka dalam Mustafa ni kerana Allah. Habib Omar kira tawakal tu. Dia buka dalam Mustafa tu dengan tak ada apa-apa, jalan je, InsyaAllah Allah Ta'ala bantu. Yang pastinya niat kita ikhlas, Allah Ta'ala akan tolong kita. Sama juga dengan saya buka YouTube ni, memang saya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu saya buka YouTube ni juga, saya merasakan satu hari nanti seandainya saya balik berdakwah di Malaysia, saya tak tahu sejauh mana ilmu yang akan saya sampaikan di Malaysia ataupun ilmu yang saya akan bawa, tapi kita akan cuba sedaya upaya ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ni, kita sampaikan kepada orang ramai yang mana yang mendagangkan ilmu, yang mana yang termampu, yang kalau mereka ni alim-alim, saya tak mampulah bagi tinggi-tinggi sebab dia orang lebih berilmu daripada kita. Tapi kalau orang yang rendah-rendah, yang kita pun kita boleh memahamkan apa yang benda basic-basic ni, basic-basic benda yang asas-asas, InsyaAllah saya akan cuba. Dan saya akan cuba kita sama-sama jadi orang soleh. Satu aja yang kita nak, kita jadi orang soleh. Orang yang bila kita balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita lah orang yang beruntung sekali ya. Dan kita akan cuba balik akhlak-akhlak yang dibawa oleh habaib-habaib, akhlak-akhlak yang dibawa oleh cucu-cucu keturunan Rasulullah, tuan-tuan guru kita, dan mana tak bawa banyak ilmu sangat pun. Jadi YouTube yang saya jalan ni, InsyaAllah kalau dia panjang umur dia, saya nak jadikan platform kuliah. Kalau saya macam saya pergi kuliah atau menyampaikan kuliah apa-apa, dia boleh jadi macam ladang, kita punya amal ladang untuk orang tengok tu, orang boleh contoh juga kan. Walaupun dia tak contohi kita, dia ambil serba sikit ilmu yang kita ada. Guru saya pernah cakap, Bapa Khairul Anwar, seandainya kalau kita tawakal, kita tak pernah akan merasa benda tu, sesuatu benda tu, melainkan kita masuk ke dalam tu ataupun bertawakal, macam kita terus masuk ke dalam tu, kita rasakan sendiri, baru kita cerita. Contohnya, kalau orang tak pernah tahu makan gula tu manis, tiba-tiba dia nak cerita ke kawan tu, gula ni manis tu macam mana, dia tak rasa manis kan. Jadi dia tak dapat rasa. Tapi kalau seandainya kita sendiri yang alami, duduk kita berjuang dalam alam tawakal ni, InsyaAllah Allah Ta'ala tak sia-siakan kita. Kalau kita dalam sehari-hari kita tak mau keluar daripada tu, kita tak mau keluar, kita takut, aku nak buat ni, takut aku nak buat ni, tawakal je, terus je jalan, InsyaAllah Allah Ta'ala akan tunjuki anda jalan yang kita tak sangka-sangka. Rupanya macam ni macam tu, dan kita tak pernah keluar dalam alam tu.
tak pernah keluar dari ini, tak pernah kita tawakal. Baik, kita tak boleh nak cerita sebab kita tak dapat rasa betapa manisnya dunia tawakal ni. Dan ada satu wali Allah tu, dia duduk kat padang pasir. Satu hari tu dia tak mau makan, dia nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala ni bagi rezeki kat dia. Satu hari tu Allah Subhanahu Wa Taala, satu hari tu dia duduk diam kat padang pasir. Dia tak mau buka mulut langsung. Tak mau langsung. Lepas tu ada satu, dia hidup lama kau dalam kat padang pasir tu. Dia duduk bawah batu macam gua kecil lah. Dia duduk tepi tu sikit, dia duduk di situ. Tiba-tiba ada burung datang bagi ayak dekat gigi dia. Dia terpaksa burung tu buka sikit mulut dia gitu kan, masukkan ayak di dekat gigi dia. Tiap-tiap kali burung tu kan main bagi minum tu, burung tu mana boleh fikir. Dan satu lagi, orang yang bermusafir yang lalu lintas kepada orang yang tawakal tadi tu kan, dia pun sampai dekat situ. Sampai itu dia pun tengok, kenapa ni orang ni, manusia ni, kenapa dia macam duduk tengah padang pasir ni, macam mana ni, dia macam tak makan ke apa. Lepas tu tiba-tiba dia buka mulut, tak boleh buka sebab dia macam kancing gigi dia macam tu, ditutup gigi dia gitu kan. Dia kata, ni orang ni dia kena macam sakit kancing gigi kot, macam terkunci gigi dia. Dia congkak dengan pisau, kok tuang ayak masuk dalam mulut dia. Bayangkan sampai setahap tu Allah Ta'ala bagi rezeki pada beliau, pada dia. Lepas tu yakinlah dia bahawa Allah Ta'ala ni akan bantu dia, akan tolong. Okey, anda sendiri yang anda duduk sekarang ni, kat mana sahaja yang anda duduk, atau platform mana yang anda duduk, ataupun di mana saja anda berada sekarang ni, anda yakin tak kata rezeki yang anda dapat tu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala? Tak kira lah kita usaha atau kita tak usaha apa, semuanya dari Allah. Kalau seandainya anda kata, tak, saya bekerja, kerja tu boleh je orang yang kita kerja tu dia tak bagi duit kat kita, tapi ikut logik dia akan bagi duit lah. Ada setengah kadang-kadangnya macam contoh penceramahan, dia pergi satu tempat tu, tiba-tiba orang tak bagi duit kat dia. Dia balik, dia nak duit tu, niat nak duit tu kan, tiba orang tak bagi duit, dia balik. Kadang macam tu sama dengan orang kerja. Kadang boleh saja pekerja tu dibuang orang, Allah Ta'ala tak bagi dia kerja sebab tu, macam kena COVID baru-baru ni, dia buang orang banyak untuk penerbangan sebab tak ada orang yang keluar masuk negara. Banyak orang kerja, orang panggil apa, pramugari pun orang kerja cucuk gorin atau cucuk pisang ke tepi jalan je. Lepas tu dia cari pekerjaan lain pula dari rezeki Tuhan pula. Bayangkan, sebenarnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala yang bagi tanpa kita sedar benda tu. Tapi jangan kita dah sampai kita tinggal usaha ikhtiar kan. Jangan kita tinggal usaha ikhtiar, tapi yakinlah bahawa setiap benda semua tu Allah Ta'ala akan bagikan rezeki kita. Macam tu juga kalau seandainya apa je kita terus tawakal, yang peduli lah, tawakal pada Tuhan, insya-Allah Allah Ta'ala kalau niat kita baik, pekerjaan kita buat tu benda baik, Allah Ta'ala akan laluan dengan jalan elok yang apa yang kita buat tu, insya-Allah. Setengah orang dia macam tak mau keluar daripada dunia tu kan. Macam contohnya dia dalam alam maksiat, dia nak tahu, dia tak mau keluar. Dia kata, aku dah duduk dalam tu, ada makan, ada apa semua, duduk dalam riba, duduk dalam apa. Kalau dia terus tawakal lah, aku tawakal lah, aku memang aku keluar daripada tu. Lepas tu
sendiri yang menzalimi diri kita sendiri. Nabi Yusuf dia, kan ada cerita dalam Al-Quran lah, apa bila undi di kapal tu dia kena buang dalam laut. Allah Ta'ala zalim ke benda tu? Tak, Allah Ta'ala tak zalim, sebab benda tu dirakamkan dalam Al-Quran. Lepas tu dia hidup di dalam perut ikan paus. Ikan paus makan. Macam mana terfikir benda tu? Ikan paus tu, benda ni benda yang betul, bukan benda misteri ataupun benda yang khayalan, bukan. Dia makan dalam perut ikan paus, duduk dalam ikan paus tu, perut ikan paus. Bila duduk dalam perut ikan paus tu, tanpa ada makanan, tanpa ada apa-apa, nak makan apa dalam tu kan? Kita tak tahu apa keajaiban Tuhan tu kan? Hanya Nabi Yusuf je yang tahu kan? Dan beliau baca zikir yang dengar oleh malaikat di langit, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya apa? La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang disembah melainkan Kau, la ilaha illa anta subhanaka inni, maha suci Engkau, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya kami kami menzalimi diri kami sendiri. Kata begitu. Alhamdulillah, lepas tu dikeluarkan oleh Allah SWT dari perut ikan paus tu di dekat dasar laut, dasar pantai, pesisir-siram pantai, diluahkan oleh ikan paus. Waktu tu sebab dia lari daripada dia bukan lari, macam ni daripada umat lah. Dia umat beliau, dia umat beliau, umat Nabi Yusuf, untuk yang tak ingkar dengan Nabi Yusuf ni kan. Bayangkan Allah Ta'ala boleh buat sama benda-benda Tuhan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa. Jadi lepas tu kita tengok Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi duduk di dalam laut pula. Duduk di dalam gua tanpa ada apa-apa langsung. Duduk dalam gua. Lepas tu sampai berapa hari ya? 300 tahun apa 400 tahun. Kalau benda yang tak bergerak di dalam gua takkan mati ataupun rosak teruk, tapi badan dia orang masih utuh lagi. Kira digerakkan oleh Allah ke kiri kanan masa dalam mereka tidur duluan. Apa makanan mereka? Allah Subhanahu Wa Ta'ala je yang tahu. Jadi benda tu tak mustahil Allah Ta'ala bagi sampai umat sekarang ni. Benda ni tak mustahil bagi Allah. Allah Ta'ala boleh buat benda-benda macam tu. Allah Ta'ala boleh buat. Jangan kita tertipu dengan satu fahaman lain yang mengatakan benda ni benda tak logik akal. Benda tak logik akal pun kadang-kadang berlaku pada zaman ni kan. Cari keadaan yang berlaku pada zaman ni, bukan berlaku pada zaman Nabi ya. Sekarang pun berlaku. Kalau ni kita tengok kapal terbang lah, kapal terbang tak ke mana-mana dia boleh ada kat atas udara. Benda tu kan mencari adat kita. Ke saat mana boleh kapal itu terbang, memang ada di sudut sains, ada kira bicara dia kan. Lepas tu banyak benda lagi lah. Dengan lampu boleh nyala. Tony Edison lah cari je dalam tu lampu tiba-tiba nyala. Macam mana kita buat boleh sampai lampu tu nyala? Benda tu dah mencari adaan. Jadi mereka mengatakan ada wali Allah atau apa semua ni benda tu tak mustahil berlaku. Benda tu ada. Jadi sekarang ni banyak jadi faham-faham yang tak percaya benda-benda gaib. Allah tak kubur ke apa semua kan. Benda-benda tu terwujud. Jadi kita jangan mudah tertipu lah dengan ajaran tu. Itulah. Jadi yang saya nak cerita di sini bab tajuk yang sama yang kita bagi tahu tadi, iaitu tajuk tawakal. Apa kesimpulan yang di sini? Orang yakinlah kepada Allah SWT. InsyaAllah pertolongan Allah Ta'ala tu akan sampai. Walaupun lepas tu
datang pun pertolongan Allah SWT. Sebenarnya Allah Ta'ala dah bagi dah pertolongan dia melalui orang lain. Kadang kita, Allah Ta'ala bagi sihatkan tubuh badan kita, ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita tak nampak benda tu kan. Allah Ta'ala bagi seseorang tu cakap dengan hati lembut, ataupun tubuh badan kita elok, ataupun ada benda-benda lain lagi lah. Kita tak kena marah, tak kena dihalau, tak kena apa-apa. Maksudnya kita dapat lagi teruskan lagi kerja kita ataupun apa-apa kan. Jadi situasi itu sebenarnya dalam masa yang kita tak nampak tu, Allah Ta'ala dah tolong kita dah. Ya, saya rasa sekadar tu je cerita pasal tawakal. Tak ada banyak ilmu yang saya boleh bagi pun, cuma hanya sekadar kongsian lah untuk perjalanan hidup anda semua, dan juga untuk diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi di video-video yang kuliah ataupun video vlog yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like and share.